Beri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung pengajian kita. Alhamdulillah, kes pun nampak menurun dah setakat 2 hari inilah kan. Semalam menyeramkan enggak? Semalam 41. Tapi alhamdulillah hari ini 6 je. Nampak gaya dekat kawasan Sanglang pula ni kan. Kuala Perlis tu memang ya dah. Kat kawasan Sanglang pula nampak. Sanglang ni sebab dah sempadan dah. Sanglang tu pun 2, Sanglang Perlis, Sanglang Kedah kan. Jadi mungkin kesan daripada situlah. Tapi alhamdulillah tadi pun siapa tengok keputusan Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, dia beritahu kita punya kadar vaksin apa semua pun sangat-sangat memberansangkan lah. Dan dari sudut kes-kes orang yang dah divaksin ni pun memang nampak dia punya tentangan pada virus tu tinggi. Golongan doktor dan nurse yang dah cocok 2 vaksin pun, bilangan daripada yang dah cocok 2 vaksin ni yang berjangkit balik COVID cuma 1% saja. Maknanya memang jadi sungguh lah, 1% saja. Itu pun yang 1% tu pun kebanyakannya sama ada tak ada simptom ataupun peringkat 1 saja. Tidak bergejala ataupun peringkat 1 saja. Jadi insya-Allah kalau keadaan berterusan macam tu, kita doakan bulan 9 ni banyak benda yang dah makin dah makin okey dah disebabkan ada vaksin tu kan. Kita doakan sama-sama macam tu insya-Allah. Baik. Minggu lepas kita dah habis babus sidqi, bab jujur. Maka pada hari ini kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab yang kelima. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul muraqabah. Okey, babul muraqabah. Babul muraqabah ni dia tulis kat sini pengawasan ataupun yang ni perkataan Indonesia lah, tak ada dalam bahasa kita, pengontrolan. Pengontrolan ni kontrol lah, bab kawalan kan. Jadi babul muraqabah ni dari sudut terjemahannya sebenarnya dalam bahasa kita saya ingat dia tak ada satu perkataan terjemahan langsung. Okey, babul muraqabah ni paling dekat pun kita boleh takrifkan dia adalah bab sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi setiap tindak tanduk kita. Itu yang paling dekat. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi tindak tanduk kita, dan bahawasanya dia ni sentiasa dekat dari sudut dia punya pemerhatian, daripada sudut dia punya penglihatan dia, dari sudut dia punya pendengaran dia. Okey, sebab tu bila selalu tanya berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia jauh ke dekat dengan kita, bergantung daripada sudut siapa yang tengok. Kalau kita yang tengok, jarak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh ke dekat? Jauh, mana nak dekat? Memang kita pun tak tahu alam semesta. Semalam pun baru saya cakap, alam semesta kita hak bulan bintang tu pun kita tak jumpa sempadan yang tu. Punya besar dia. Itu baru langit pertama. Okey, yang bulan bintang ni semua, yang ada matahari, planet ni semua, ini baru langit pertama tuan-tuan. Tak sampai langit kedua pun. Apa dia punya dalil dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Fussilat, wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa hifza. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit ni, asalnya langit ni satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia berlapis-lapis, 7 lapis kesemuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami hiaskan langit yang pertama tu dengan perhiasan-perhiasan, iaitu bulan dan bintang. Maknanya yang kita kata 10,000 tahun cahaya tu kan, 1 juta tahun cahaya lah jauh, itu semua cuma langit pertama saja. Subhanallah, baru langit pertama. Sebab langit pertama je yang ada perhiasan tu semua. Allah sebut, aku hiaskan langit pertama dengan bulan bintang tu. Maknanya langit kedua, ketiga tu tak ada orang pernah tengok. Okey, jadi kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keberadaan dia ni, dia kalau kita tengok hadis Isra' Mi'raj tu, lepas langit ke-7 tu atas lagi, betul tak? Atas lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu pun atas lagi. Yang mana atas dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala ni berada di atas semua penciptaan dia, yang mana tidak ada yang lebih atas daripada dia. Dia yang paling tinggi sekali. Salah satu sifat dia, wahwal aliyul azim. Dia maha tinggi. Maha tinggi dari sudut sifat, dari sudut kesempurnaan, dan maha tinggi dari sudut keberadaan dia. Okey. Jadi kalau tanya kita, Allah ni dengan kita dekat ke jauh? Jauh lah. Disebabkan saiz kita pun besar mana sangat. Okey. Tapi dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah ni jauh ke dekat? Bagi dia dekat
Sebab apa? Sebab dengan pengetahuan dia, sangat dia, penglihatan dia meliputi segala sesuatu. Tak ada apa yang terlepas daripada Allah. Pendengarannya meliputi segala sesuatu. Betul tak? Begitu juga dengan kebesaran dia. Kebesaran dia Allahu Akbar, maha besar. Lebih besar daripada segala sesuatu. Tak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk keadaan dia macam tu, dia kepada kita rasa-rasa boleh kata dekat ke jauh? Dekat lah. 100 meter untuk semut tak sama dengan 100 meter untuk manusia, betul tak? 100 meter untuk manusia tak sama dengan 100 meter untuk malaikat. Lagilah dia rasa dekat, tak jauh apa pun. Okey, jadi dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah sentiasa bersama. Bukan bersama, kata Syekh Utsaimin kat sini, bukan bersama dalam erti kata zat dia berada kat bumi, tak. Dia keberadaan dia maha tinggi. Sebab tu Nabi SAW Isra' Mi'raj pun naik sampai ke habis hujung, naik ke habis tinggi tu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi dari sudut Allah kepada kita, dia berasa dekat. Sebab apa? Dari sudut pendengarannya meliputi segala sesuatu, penglihatannya meliputi segala sesuatu, dan dia punya pengetahuan dia, penglihatan dia, pendengaran dia meliputi segala makhluk. Tak ada makhluk yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu babul muraqabah, iaitu kesedaran kita bahawasanya Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah sentiasa mendengar semua yang kita ucapkan. Allah sentiasa melihat semua yang kita buatkan. Allah sentiasa menghitung, merekodkan semua amal kita, sama ada amal soleh ataupun amal yang tak baik. Itu babul muraqabah. Kita sedar perkara tu. Okey, bahawasanya Allah meliputi segenap kehidupan kita. Baik, apa dia punya dalil dia? Dia kata dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang bermaksud yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah perhatikan orang yang solat. Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja orang yang solat, semualah Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan, sehingga kan dalam dia disebut pergerakan tubuh kamu pun dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam solat ni pun kan Nabi SAW pernah tegur orang yang dia punya solat dia laju kan. Nabi SAW kata, janganlah kamu solat seperti ayam patuk. Kita tengok ayam patuk laju ke pelan? Laju, duk tok. Orang duk solat sos itu habis. Kita kata macam budak-budak kita mula mengajar solat 5 tahun, 6 tahun. Kita solat 4 rakaat, dia solat 4 rakaat sama dengan kita punya 1 rakaat. Tak boleh. Solat kena ajar kan. Tak boleh solat macam tu. Sebab ada istilah tamakninah dalam solat tu. Okey, setiap pergerakan tu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama, tuan-tuan, antara usaha yang mereka tumpukan dalam hidup mereka adalah menyempurnakan solat mereka. Sempurnakan, bagi rukuk betul-betul, bagi tamakninah betul-betul, bagi sujud betul-betul. Gerakan dalam solat tu dia berlatih nak bagi elok, nak bagi tahu bagus sungguh-sungguh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, waktu kali kedua dia pergi ke Baghdad. Dia ni kali pertama dia pergi ke Baghdad sebab dia kena tangkap. Kemudian dia balik ke Mekah. Kemudian dia berhijrah balik pergi ke Iraq, pergi balik ke Baghdad. Bila dia hijrah sana tu, ada sebahagian ulama sana kata dia budaya masa zaman tu, bila ada seorang ahli ilmu dikatakan masuk dalam mereka punya bilad, mereka punya mereka punya negeri, mereka punya daerah, apa yang mereka buat adalah mereka akan pergi kepada kelas pengajian orang tu, dan mereka memang akan uji, dia bagi imtihan, dia exam, dia bagi betul-betul punya. Kalau dalam masa sekarang ni orang panggil Viva kan, Viva Master, Viva PhD, memang mereka bagi tanya soalan betul-betul. Uruf ataupun budaya masa tu memang macam tu. Apa tujuan dia? Supaya nak mengeluarkan orang yang jahil daripada majlis ilmu. Tak mau entah siapa-siapa mengajar ni, kita tak tahu background, tak tahu ilmu dia macam mana, tanya pun tu salah, ni salah, tu salah, tiba-tiba hang nak ngajar jengkreng macam tu, tak boleh. Jadi dia punya tujuan dia tu nak menjatuhkan tu, bukan jatuhkan apa, nak mengeluarkan orang yang jahil daripada majlis ilmu. Maka mereka kata bila kami dengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ni nak datang, kami duk terbayang dia ni macam manalah orang, dia kata kan, macam manalah ilmu dia, macam mana, kami pun tak tahu. Maka kami pun pergi ke masjid, kami cari dia, orang kata tu dia Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila kami tengok dia, ialah dia ni berkongsi keturunan dengan Nabi SAW, darah dia berkongsi keturunan dengan Nabi SAW.
Mereka kata dia ni orang yang sangat-sangat berperwatakan, orang yang sangat berwibawa, dan waktu dia solat tu kami tak pernah tengok orang solat yang gerakan dia lebih baik daripada Asy-Syafi'i rahimahullah. Maksudnya memang mereka jaga gerakan solat tu pun, dari sujud, dari segi sujud, rukuk, berdiri, angkat tangan, sebut dan sebagainya. Sebab apa? Sebab jelas dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu berdiri untuk solat, Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dan juga setiap gerakan kamu. Okey, jadi ni babul muraqabah. Dia menceritakan berkenaan bagaimana Allah sentiasa melihat kita. Bukan saja melihat. Saya ingat dalam perkataan bahasa kita, melihat ni dia beza dengan memerhatikan. Betul tak? Melihat ni barangkali ternampak lah macam tu. Tapi yang muraqabah ni lebih kepada memerhatikan. Bukan lihat, memerhatikan. Maknanya perhati, tengok betul ke salah, catat betul ke salah, bagus ke tak bagus. Itu babul muraqabah. Okey, terutamanya di dalam solat. Baik, kemudian ayat yang berikutnya daripada surah Al-Hadid, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia sentiasa bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ni yang jadi pening dalam mazhab pemikiran tu, dalam beberapa mazhab pemikiran yang kata Allah ni keberadaan diri dia bersama kita. Apa dalil dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi perkara ni sahih ke tak? Tak sahih. Macam kita sebut tadi, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Dia berada di atas sekalian makhluk, berada di ketinggian yang sesuai dengan dia punya dia punya keagungan dia. Okey, tetapi yang sentiasa bersama dengan kita ialah dari sudut dia tu mungkin dia rasa bersama. Sebab apa? Sebab ilmu dia sentiasa berhati, dia nampak semua benda, dia rasa bersama. Kita pula rasa jauh sebab itu bukan nampak pun. Okey, tetapi dia lebih kepada penglihatan dan juga pendengaran dia sentiasa perhati, sentiasa bersama. Dalilnya apa? Dalilnya daripada kisah dalam surah Taha yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam pergi jumpa Firaun. Asalnya Allah suruh Nabi Musa seorang, betul tak? Sebab Nabi Musa ni sebagai riwayat kata dia punya hujah dia tidak berapa fasih macam Nabi Harun alaihissalam. Sebahagian sebut macam tu, wallahu alam. Lalu dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waj'alli waziran min ahli, dan jadikan bagi aku, berikan bagi aku, wazir ni bahasa kita sekarang menteri ya. Zaman tu bukanlah menteri, seorang peneman dia, seorang yang teman dalam dakwah dia, min ahli, daripada ahli keluarga aku, Harun akhi. Saudaraku Harun alaihi salam. Maka Allah melantik Harun alaihi salam, itu nak jadi sebab jelah. Okey, Harun alaihi salam pun adalah rasul seperti Musa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka dua pergi pada Firaun. Lalu mereka berdua kata apa? Ya Allah, sesungguhnya kami takut, kata. Kenapa? Tahulah Firaun macam mana dia punya zalim dah. Kami takut nanti dia akan buat naya kat kami, buat apa? Nak seksa kami buat kenayat kat kami kan. Kami takut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, qala la takhafa, jangan kamu berdua takut. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni ma'akuma, sesungguhnya aku sentiasa bersama kamu berdua. Adakah bersama zat Allah yang maha mulia tu turun ke Mesir? Tak, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala terangkan apa maksudnya asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku sentiasa memerhatikan. Okey, jadi zat Allah maha tinggi, tetapi dia punya penglihatan, pendengaran, pengetahuan dia sentiasa, sehingga kan seolah-olah dia bersama. Disebabkan dia sentiasa memerhatikan, sentiasa mendengar. Okey, jadi di situ kita kata dalil ni bukan mengatakan zat Allah ni berada kat bumi. Kenapa kita kata zat Allah ni tak berada kat bumi? Sebab tak layak, tuan-tuan. Tak layak. Kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ingat tak kisah Nabi Musa minta nak tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu tak boleh tengok wajah aku. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Musa alaihissalam, kalau tak boleh tengok wajah Allah pun, minta nak tengok zat Allah pun okey dah, kata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh dilihat ke satu gunung, kan? Cerita tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala baru nak buka hijab dah. Hijab ni itulah ke bahasa kita langsir lah, bukanlah langsir. Hijab ni maksudnya benda yang penutup, tabir penghalang di antara Allah dengan makhluk. Allah ni dia ada dia punya hijab dia. Apa kata Nabi SAW? Hijab Allah tu diperbuat daripada cahaya. Okey, hijab Allah tu diperbuat daripada cahaya.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala baru nak buka hijab dia, tak sempat tunjuk lagi zat dia, baru nak buka hijab dia tu pun gunung tu pun dah meletup dah pun. Nabi Musa AS dah pingsan dah pun, disebabkan tak dapat nak terima keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis Sahihul Bukhari, Nabi SAW sebut, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tutup dia punya wajah dia dengan hijab dia. Hijab dia buat daripada nur, daripada cahaya. Kalau Allah buka hijab dia tu, semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang, semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat akan terbakar disebabkan keagungan dia, akan hancur habis disebabkan keagungan dia. Sebab tu kita memang tak boleh nak tengok wajah Tuhan kita waktu kita hidup ni, tak boleh. Kalau ada orang kata, Ustaz, saya mimpi semalam jumpa Allah, tengok wajah dia. tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia tak boleh tengok dengan keadaan kita sekarang. Kita tak boleh nak tengok wajah ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula nak kata zat tu turun kat bumi, subhanallah, tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan dia jauh lebih besar daripada tu. Okey, tetapi adakah tu tidak bermakna dia tidak bersama? Dia bersama dengan dia punya penglihatan, pengetahuan, pengawasan dia, dan dia sentiasa bukan sahaja bukan sahaja melihat, tetapi dia memerhatikan setiap masa. Okey, baik. Kemudian ayat seterusnya, ayat dia pendek-pendek je. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Tak ada rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia yang menciptakan, dia tahu semua. Semua perkara tu dalam pengetahuan dia. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mengawasi, benar-benar melihat. Kemudian ayat seterusnya terakhirnya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Detik hati manusia pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pada asalnya 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tu, asalnya ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Asalnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan seandainya kamu menzahirkan apa yang ada dalam diri kamu, maknanya kita terasa tergerak dalam hati kita, kita zahirkan, sama ada kita sebut ataupun kita buat. Okey, yang tu satu. Au tukhfuhu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kamu sorok, kan, simpan dalam hati, tergerak dalam hati, terfikir dalam hati, tapi tak zahirkan, tak sebut, tak buat dan sebagainya. Ya'lamullah. Betul? Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap kamu di atasnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kira perkara tu. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, bila turun ayat ni, mereka datang pada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kami dah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami dah solat, kami dah puasa macam yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Tapi kalau benda yang sahabat ni dipaham, kan? Mereka kata kalau benda yang terlintas dalam hati kami pun Allah hisap perkara tu, Allah hitung perkara tu, yang tu kami rasa berat sangat. Boleh faham tak kata-kata sahabat ni? Sebab kita kadang-kadang ada tak lintasan tak baik dalam hati? Ada ke tak ada? Siapa kata tak ada tu bohong. Manusia mesti ada lintasan tak baik. Barangkali ketika nak marah, barangkali, ataupun barangkali kadang-kadang bisikan syaitan, sangkaan buruk, kan? Su'uzan, sangkaan buruk pada saudara kita ke, ataupun niat nak berbuat maksiat ke, na'udzubillah, ataupun salah faham ke, ataupun nak marah ke. Kita semua pernah rasa lintasan tak baik dalam hati tu. Jadi ayat tu pada awalnya bila ayat tu diturunkan, maksud dia apa? Lintasan hati yang ada dalam hati kamu tu pun Allah akan hitung ke akhirat nanti. Kalau macam tu berat ke susah tu dah? Berat ke susah sama? Berat ke tak berat macam tu? Oi, berat. Sebab kita ni kalau nak kata sampai terlintas pun tak boleh, itu susah lah. Tapi nak kata tahan sabar tak buat, yang tu boleh. Betul tak? Nak kata nak terlintas tu pun nak kena kawal, waktu berat lah. Jadi sahabat radhiyallahu anhum bila turun ayat ni, mereka faham. Mereka adukan pada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, ini kami rasa berat lah, sampai benda lintas hati pun Allah ambil hitung. Lalu Nabi SAW tegur. Nabi kata, jangan kamu jadi seperti sahabatnya Musa. Jangan kamu menjadi seperti sahabatnya Musa. Sebab apa? Umat Nabi Musa ni, Bani Israel,
bila turun ayat memerintahkan sesuatu pada mereka, mereka kata apa? Mereka kata sami'na wa asaina. Mereka kata kami dengar ya Musa, yang kamu baca Taurat tu arahan daripada Allah dan sebagainya, kami dengar dengan telinga kami. Wa asaina, tetapi kami ingkar, kami tak mau buat. Nabi SAW sebut pada para sahabat, jangan jadi macam tu, jangan jadi macam umat Nabi Musa alaihissalam. Walakin qulu, tetapi kata Nabi SAW sebutkanlah sami'na wa ata'na. Itu sikap kita. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, tak ada bantahan, kami dengar dan kami taat. Maka para sahabat pun dengar nasihat Nabi macam tu, mereka pun kata sami'na wa ata'na. Kalau Allah sebut macam tu lah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okey, jadi ayat tu kemudian Allah turunkan ayat setelah berikutnya memuji sahabat radhiyallahu anhum, bahawasanya mereka kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sesungguhnya para rasul telah beriman dengan semua yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya, wal mu'minun, dan begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Qulu wa aqalu sami'na wa ata'na. Bila mereka dengar arahan daripada Allah, mereka sebut sami'na wa ata'na. Allah puji sikap sahabat radhiyallahu anhum. So, sampai ayat Allah Subhanahu wa taala pada mereka kata sami'na wa ata'na. Tak ada bantahan. Apa-apa pun kami buat, apa pun kami beriman. Kemudian Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Baqarah yang berikan keringanan berbanding yang tadi. Sebab tu kalau ikut Abu Hanifah, dia kata ayat lillahi ma fis sama tu, dia kata ayat tu dia punya makna dia dimansuhkan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan, tidak mempertanggungjawabkan sesuatu jiwa melainkan dengan kadar yang dia mampu. Okey, jadi maksudnya dekat situ nak menunjukkan apa? Lintasan hati tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma dihitung kalau kita simpan, kalau kita niat tu tak buang-buang, lepas tu kalau kita bertindak atas niat tersebut. Yang tu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW terangkan dengan hadis yang selalu saya sebut tu, siapa yang berniat buat baik kemudian dia terhalang kan. Kemudian hujung hadis tu Nabi kata siapa yang berniat buat buruk, berbuat maksiat, kemudian dia batalkan hasrat dia, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sebab dia batalkan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tu niat dalam hati sahabat radhiyallahu anhum bertanya berkenaan dengan perkara ni. Jadi Allah tahu dengan apa dalam hati, Allah tahu, tetapi dia tidak akan menghisap perkara tu sehinggalah kita bertindak mengikut apa yang terlintas tu. Yang tu kita kata cuma saja ada dalam hati tu, jangan simpan kita tu kan. Sebab apa? Benda manusia ni simpan dia jadi buat jangan simpan, kena buang benda tu. Baik, kemudian kita masuk dalam bab hadis. Dalam bab ni banyak hadis-hadis usul, saya tengok hadis-hadis yang mendalam dia punya cerita dia. Baik, yang pertamanya hadis ni hadis masyhur, sangat-sangat masyhur hadis ni, iaitu hadis yang selalu dalam dunia hadis ni kita panggil hadis Omar. Tahu tak hadis Omar? Selalunya bila orang kata hadis Omar ni, orang kata bayang hadis apa? Tahu tak? Ialah Omar meriwayatkan hadis banyak kan. Tapi selalu kalau orang kata hadis Omar, orang kata bayang hadis yang mana kata Omar radhiyallahu an, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu. Lalu muncul seorang lelaki yang berpakaian putih, sangat syadidul bay'. Dia punya terjemahan ni tak berapa tepat. Rajulun syadidun bayad, dia kata rajulun syadidu bayadif thiyab. Dia kata ketika kami duduk bersama Nabi SAW, datang seorang lelaki yang mana pakaiannya putih melepak. Pakaiannya putih sangat-sangat, macam baru lepas kena klorak, lebih kurang gitulah. Putih sangat-sangat. Syadidus sawadi sya'ri, dan dia punya pakaian tu putih bersih, dan rambut dia pula hitam pekat. Tidak tampak padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Apa dia nak maksud kat sini? Maknanya dia nak kata pelik. Sebab apa? Dia kata yang pertama, kalau orang tu orang musafir daripada luar, orang datang daripada luar Madinah, dia musafir nak datang Madinah, zaman tu kalau musafir nampak tak pada baju? Nampak. Tak payah kan zaman tu.
Saya ingat ayah saya cerita, Allahyarham Tok Wan saya dulu pergi haji. Orang dulu pergi haji bawa balik kain ihram tu. Kain ihram tu daripada pergi, daripada asal warna putih, betul tak? Balik jadi warna apa kain ihram tu? Hitam ataupun orang kata apa? Habis warna tanah habis lah. Dengan tanah padang pasir waktu zaman tu kita kata. Itu baru 30-40 tahun lepas. Bayangkan zaman Nabi SAW. Lagilah pula. Jadi kalau orang musafir, selalunya ada tanda musafir. Pakaian dia kotor, rambut dia penuh dengan apa? Debu kan, pasir, muka dia pun kotor. Tapi kata Umar Al-Khattab, orang yang datang ni tak ada tanda tu. Dia punya baju dia putih bersih, dia punya rambut dia tak ada tanda debu, dia punya muka dia tak ada habuk-habuk dan sebagainya. Okey, jadi selalunya kalau bukan orang yang musafir datang daripada luar Madinah, selalunya orang ni penduduk Madinah lah. Okey, selalunya penduduk Madinah kalau bukan musafir. Tetapi kata Umar, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kami tak kenal dia. Okey, macam mana pula Umar kenal? Zaman ni orang Islam bukan ramai sangat, tuan-tuan. Kependudukan Islam ketika zaman di Madinah bukannya ratus-ratus ribu orang. Itu saya beri perumpamaan, kita kat Perlis ni pun kan, berapa Perlis kata bawah 300 ribu orang kan. Kat Perlis ni pun sekali tengok pun tahulah ni muka selalu nampak ataupun muka tak nampak. Ni PKP apa? Masa PKP penuh itu, nasib baik nak beli apa, nak beli makan boleh lagi kan. Saya duk teringin kopi, saya suka kopi ngopi dekat Dewan Kapital tu. Satu hari cakap rumah Allah tak tahan, kata keluar pergi beli, kata beli kopi bungkus, balik dekat sebelah sekolah perempuan tu. Ada dekat Masjid Alwi tu kan selalu roadblock kan. Roadblock saya duk bawa kereta, sudah kerja. Tapi kata memang kalau beli makanan boleh. Saya tengok polis kat depan tu ada 3-4 kereta kat depan saya. Memang betul-betul gaya dia, pada saya lah, penilaian saya, dia tengok orang hok dia tak biasa nampak. Kereta tak biasa nampak. Saya sendiri pun masa 4 kereta depan saya kata, kereta depan saya ni saya rasa kena ni sebab apa? Saya pun rasa bukan kereta pelik kata. Bukan orang pelik, dapat agak kan. Dapat tengok sekali orang pertama lepas, orang kedua lepas. Sampai orang depan saya ni, ya sungguh kena tahan. Dia tengok gitu, polis dia tunjuk ke tepi, dia tunjuk ke tepi tu, dia kata buka bonet kawan tu buka. Penuh beg balik kampung. Kantoi kata 10,000. Kena kata. Kenapa antaranya? Sebab Perlis ni kita pun Allah boleh kenal lah kata kan. Ini kereta Perlis, kereta luar Perlis, kereta dalam Perlis. Dia nampak saya tak tunjuk apa, dia tengok dia jauh, jalan kata. Barangkali kot selalu tengok ke apa, wallahu alam. Penduduk zaman Nabi SAW lagi kecil daripada Perlis. Nak kata 10% daripada Perlis pun tak sampai kata. Ada sebahagian kata barangkali seluruh penduduk Islam tu dengan orang perempuan, orang tua apa semua, barangkali habis-habis pun barangkali belah-belah ribu macam tu saja. Jadi sebab tu kata Umar, bila orang ni datang, kami tak kenal dia. Okey, dia tak ada rupa musafir. Dalam masa yang sama kami tak kenal dia. Maknanya apa? Maknanya pelik Sebab kalau orang Madinah mesti kami kenal. Tapi kalau orang musafir mesti ada tanda musafir. Orang ni dua-dua tak ada. Okey? Jadi kemudian orang tadi duduk di hadapan Nabi SAW lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut baginda. Lagi pelik. Ada orang duduk itu, tak ada. Dia sandarkan lutut belaga lutut dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pehanya. Dekat sini dia khilaf. Pehanya tu peha Nabi ke peha orang yang datang tu? Yang ni beza pandangan. Ada yang kata letak atas peha Nabi sebab gaya macam nak mengajar. Okey, dia datang, dia letak tangan di atas peha Nabi macam nak sebut sesuatu pada Nabi. Ada yang kata dia letak tangan atas peha dia sendiri menunjukkan syiddatul hurmah, betapa dia menghormati Nabi SAW. Okey, mana betul Ustaz? Dua-dua betul, fikir sendiri. Saya pun tak tahu. Benda khilaf macam ni memang kita tak tengok sendiri, dia tak boleh nak selesai. Itu cerita dia. Sebab kita tak ada kat situ. Kita tak tengok benda tu. Lalu dia kata, ya Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam. Ni lagi pelik. Sebab apa? Sebab sahabat radhiyallahu anhum panggil Nabi SAW apa? Sahabat panggil Nabi apa gelaran? Rasulullah SAW. Orang ni dia tak panggil Rasulullah, dia panggil apa? Dia panggil ya Muhammad. Selalunya siapa yang panggil ya Muhammad ni? Ada saya sebut, selalunya yang panggil Nabi ya Muhammad ni siapa selalunya? Selalunya orang Badui. Sebab orang Badui ni dia orang asli padang pasir. Dia dari segi adab dia tu memang tak berapa sikitlah kan hadis
tak silap saya Anas bin Malik yang cerita macam mana Nabi tengah jalan dekat pasar, dia punya ada kain macam kain ridak dia bawa letak kat leher, yang badui tu sentak minta zakat tu. Tu selalu saya kata, tuan-tuan kalau nak minta duit zakat dari Ustaz Nazim pun jangan buat lagu tu kata. dia sentak Anas bin Malik, kata Nabi melayang sampai macam nak jatuh tu. Sampai merah leher Nabi SAW, nampak dia kena sentak kain tu. Dia kata, ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah berikan. Harta bukan harta kamu, dia kata. Oi, kasar sungguh, dia kata. Maksud dia zakat lah, kata kan. Lalu Nabi SAW perintahkan sahabat, berikan orang ni daripada hasil zakat, dan kamu akan tanggung apa yang kamu buat atas saya, Nabi kata. So apa dia sentak Nabi tu, melayang merah, kamu akan tanggung apa yang kamu buat atas saya. Orang tu kata, tak ada, aku tak kena apa. Orang badui. Dia kata tak ada, dia kata aku tak kena apa. Nabi tanya dia, kenapa tak kena pula? Kata, sebab dia kata saya kenal kamu tak membalas keburukan dengan keburukan. Lalu Nabi SAW gelak. Nabi kata betul, tak kena apa kan dia. Jadi ini badui. Selalunya dipanggil Muhammad. Sahabat panggil Rasulullah SAW. Malahan kalau sahabat-sahabat yang utama, mereka duduk depan Nabi ni, angkat kepala pun tak berani tu kan. Sebab dengan segaknya, dengan wibawa kita, kalau ulama besar duduk depan kita, tak ada kita nak tenung muka dia. Kita rasa apa? Kita rasa segan, kita tunduk je. Sebab tu mereka kata kalau nak masuk majlis Nabi tu, sahabat-sahabat utama ni tunduk, seolah-olah kan aku rasa kalau aku letak telur kat belakang leher mereka ni tak akan jatuh. Itu hadis yang waktu Nabi SAW ada sekali baginda silap solat Zuhur 2 rakaat tu. Yang dia habis solat Zuhur 2 rakaat, sepatutnya Zuhur 4 lah, dia solat 2 rakaat, dia bagi salam. Lepas tu dia bangun, dia sandar pada mimbar dia. Sahabat duk tengok sama sendiri. Dia tengok sama sendiri, kata, "Oi, awak Nabi solat 2 rakaat kan?" Lalu bila Nabi sandar pada mimbar tu, Nabi menghadap dekat sahabat. Kata sahabat radhiyallahu anhum, kami nampak wajah Nabi macam dia ada nak marah benda. Manusia biasalah. Dia mungkin Nabi ni SAW bila baginda nak marah memang tahu betul sebab dia kan putih. Jadi bila dia nak marah tu muka dia merah padam. Jadi kata sahabat, kami tengok Rasulullah SAW muka dia macam ada benda dia nak marah. Dia duduk sandar dekat mimbar tu, muka dia macam muka dia serius. Jadi sahabat ni kata, kami mengharapkan siapa dia? 2 orang kawan baik dia. Kami mengharapkan Abu Bakar dengan ataupun Umar radhiyallahu an tegur Nabi SAW, tanya kenapa solat 2 rakaat Zuhur. Lalu kemudian kami tengok mereka berdua tunduk. Sebab tengok muka Nabi, mereka berdua tunduk. Orang Ganu kata tak ketek. Maksudnya tak bunyi apa. Duduk tak bergerak, segannya pada Nabi SAW. Lalu Zulyadain tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, adakah tuan memendekkan solat ke? Kata, adakah tuan mengqasarkan solat? Nabi kata, aku tak qasar dan aku tak lupa. Nabi kata, aku tak qasar dan aku tak lupa. Kemudian dia kata, tapi tadi tuan solat baru 2 rakaat, kata. Kemudian tanya pada sahabat lain, betul ke apa yang disebut oleh Zulyadain? Kata betul. Lalu Nabi SAW tambah lagi 2 rakaat. Itu hormatnya sahabat pada Nabi SAW. Tiba-tiba kawan ni datang, siapa-siapa pun tak kenal, nak kata orang Badui pun bukan, nak kata penduduk Madinah pun bukan, datang duduk depan Nabi, belaga lutut, panggil Muhammad. Pelik sungguh. Lalu dia sebut pada Nabi SAW, dia kata, akhbirni anil Islam, beritahukan aku apa dia Islam. Lalu kata Nabi SAW, Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah jikalau engkau mampu melakukannya. Okey, itu pengertian Islam. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau Nabi tak sebut macam ni, rasa-rasa kita hari ni boleh teka tak rukun Islam tu apa? Tak boleh. Ini rahmat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Barangkali saya rasa kalau tak ada hadis yang menyenaraikan betul-betul 5 ni, barangkali jadi khilaf dah rukun Islam tu apa dia. Tapi Jibril alaihissalam, semua orang tahulah, ni tak ada spoiler, semua orang tahulah hadis ni kan. Jibril alaihissalam tanya depan sahabat apa dia Islam, Nabi senaraikan 5 benda tu, kita pun senang. Oh, rupanya rukun Islam ada? Rukun Islam ada 5. Tahu dah. Cuba bayang tak ada hadis ni, cuba bayang tak terjadi perkara ni, cuba bayang Nabi tak sebut rukun Islam tu 5 perkara. Rasa-rasa kita tahu dah apa rukun Islam? Tak, mesti khilafnya. Mesti orang ni kata 5, orang ni kata 6, orang ni kata 7, orang ni kata 4 kan, macam tu kan. Tapi ni rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Dia tanya soalan yang pendek, jawapan pun ringkas, tapi benda tu kekal sampai sekarang, memudahkan kita. Alhamdulillah. Kalau tak ada tu, saya ingat ulama akidah mesti selisih saya rasa perkara ni. Baik, kemudian
Bila Nabi SAW dah jawab, dia kata apa? Sadaqta. Bila Nabi SAW dah jawab, dia kata betul apa yang kamu sebut tu. Kata Umar Al-Khattab, lagilah hairan. Dia kata kami semua kehairanan. Sebab apa? Orang tanya, kita tanya Tok Guru tuan-tuan. Tok Guru jawab, kita kata betul tu. Oi, hebat sungguh hang. tadi hang yang tanya Tok Guru cakap hang yang betul kan. Tak kena tu. Tapi ni ditanya Nabi SAW, baginda jawab, kemudian dia kata apa yang kamu sebut tu betul. Kata Umar, lagilah kami heran kata. Sebab tadi dia tanya, lepas Nabi jawab, dia membenarkan. Maksudnya dia verify, dia kata betul yang kamu jawab tu betul. Oi, ini Nabi ni. Ini bukan orang biasa ni. Kami pelik dia tu. Kemudian dia berkata lagi, akhbirni anil iman. Beritahukan kami berkenaan iman. Beritahukan pada aku berkenaan iman. Lalu kata Nabi SAW, antuk minabillah, kamu beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada qada kepada takdir Allah, sama ada takdir yang kamu nampak baik ataupun kamu nampak buruk. Okey, sama ada takdir yang kamu nampak baik ataupun kamu nampak sebagai buruk. Lalu dia kata engkau benar. Ni pun sama juga tuan-tuan. Kalau tak ada hadis ni menceritakan 6 rukun iman ni, dia sebab dalam Quran tidak ada disenaraikan 6 rukun iman ni serentak tau dalam Quran tau. Hatta Islam pun, mana ada rukun Islam disenaraikan dalam Quran 5 rukun tu bersusun macam tu, tak ada. Adalah sebut bab solat, tak? Ada sebut bab puasa, ada sebut bab zakat, ada sebut bab haji, ada sebut bab sembelihan, ada sebut bab hutang, macam-macam lah dalam Quran. Tapi tak ada satu tempat yang kata rukun Islam, inna rukun Islam 5 perkara, tak ada. Tak sebut macam tu. Sama juga, sesungguhnya rukun iman 6 perkara ada sebut dalam Quran, tak ada. Jadi Nabi SAW baginda merumuskan benda ni. Benda ni rahmat besar. Kalau tak ada, kita tak faham benda ni. Jadi Nabi SAW sebutkan, kamu beriman dengan 6 perkara ni. Ayat tadi yang saya baca hujung surah Al-Baqarah pun, dia tak sebut semua 6. Tuan-tuan perasan tak? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berapa dia sebut? 4 saja. Dia tak sebut berkenaan hari kiamat, dan dia tak masukkan qada dan qadar. Nampak tak? Jadi bila Jibril AS tanya pada Nabi apa dia iman, Nabi sebut 6 perkara tu. Sebab tu alhamdulillah kita tak ada khilaf rukun iman tu berapa, tak ada. Ialah paling kurang dalam Ahlussunnah, kalau ada Syiah lain cerita tu saya tak mau buka lah. Tapi kita Ahlussunnah tak ada khilaf langsung. Rukun iman berapa tuan-tuan? 6. Rukun Islam berapa? 5. Okey, sebab tu kajian yang saya baca 2 tahun lepas, Allah, ini saya risau tu. Banyak kali saya merayu dalam kuliah-kuliah, kata tuan-tuan perempuan, tengoklah anak kita, lepas dah anak kita, tengoklah cucu kita. Saya satunya selalu, ayah saya pesan kat saya, dia ambil kata-kata Omar, kita ni kena jaga 2 generasi. Setiap orang kena jaga 2 generasi. Maknanya macam saya kena jaga anak dan cucu. Anak saya nanti kena jaga dia punya anak, iaitu cucu saya lah. Dan juga cucu kepada anak saya, maknanya cicit dia. Cicit, cuik, muik, monyet, tak tahulah bawah belakang semua. Tapi kita kena jaga 2 generasi. Jangan macam anak kita lepas, dia tu dah lepas kahwin, saya lepas memang tak ambil tahu. Jangan. Kita kena jaga dia sampai mati, dan juga dia punya cucu dia. Jadi ayah saya kata setiap generasi kena jaga 2 generasi berikutnya. Okey, dia tak boleh lepas macam tu. 2 tahun lepas, kajian berkenaan dengan pengetahuan am, tajuk lebih kurang lah, tajuk pengetahuan am berkenaan Islam di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Okey, pelajar sekolah menengah ni tengok budak PMR, tengok budak SPM. Masa tu bukan PMR, masa tu PT3 ya. PT3 sekarang tak ada dah kan? PT3 kan? Ada ke? Yang tak ada UPSR tak? Saya tak sure. Ada ke? PT3 ada kan? Ada lagi. Oh, yang tak ada UPSR. Apa? Mereka tengok budak tingkatan 3 dengan budak tingkatan 4 dan 5. Dia punya soalan ringkas ya. Dia punya cerita dia. Mereka tanya rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Tua. Rukun iman berapa, rukun Islam berapa, dan kalau dah jawab berapa tu, apa dia rukun iman, rukun Islam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, 36% daripada pelajar sekolah menengah kita tak tahu rukun iman dan rukun Islam. 36% tu banyak ke sikit? Oi, banyak tu, benda asas. Rukun iman, rukun Islam 5-6 waktu pun terbalik habis lah kata. Oh, tak tahu, tak pernah dengar. Duk jawab gelak gitu lah. 36%, bayangkan. Rukun iman dengan rukun Islam tak tahu. Ini dengan Nabi SAW dah sebut hadis, dah bagi seketul-seketul dah rukun Islam tu apa, rukun iman tu apa. Itu pun tak tahu. Kalau tanya bab solat, bila nak baca Fatihah ke, bila nak baca, lagilah fail lah. Ini baru rukun iman dan rukun Islam. Okey, sebab tu hati-hati, jaga
tolonglah jaga anak kita, jaga cucu kita. Tengok macam mana anak kita jaga anak dia. Tengok sentiasa awasi, jangan sampai benda ni jadilah kata, bahaya. Baik, kemudian soalan yang seterusnya, Jibril tanya yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritahukan aku berkenaan ihsan. Saya ingat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia masukkan hadis ni dalam bab ni sebab ada bab ihsan ni. Apa bab ihsan ni kata? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau menyembah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi jikalau engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Ini maksudnya. Okey, jadi dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ataupun iktibar yang kita boleh ambil, pedoman yang pertama, ihsan ni adalah ibadah yang paling cantik sekali kita boleh buat. Itu ihsan. Ibadah yang paling kemas, paling lawa, hebat sekali kita boleh buat. Umpamanya kalau contoh baru ni 10 Zulhijjah kan, kena tunggu tahun depan pula lah. Ada orang kita kata dari segi sudut Zulhijjah, barangkali dia berkorban. Okey, bagus. Kata bagus dah tu. Tapi itu yang dia buat berkorban. Kalau yang lain berpuasa dia tak buat, puasa Arafah dia tak buat, tak potong kuku apa semua pun dia tak buat, sebab walaupun dia berkorban tapi dia tak buat. Benda tu sunat lah, bukanlah korban dia tak sah. Dia punya amal soleh tu amal soleh bagus dah tu. Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah kalau dia buat dengan keikhlasan memang Allah terima. Tetapi tu bukan ihsan. Okey, ihsan ni apa? Ihsan ni kalau dia buat ibadah tu, dia buat korban 9 hari Zulhijjah tu, dia tak potong segala kuku, segala misal, segala janggut dan sebagainya. Kemudian 9 Zulhijjah tu pula dia puasa semua. Daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Pada puasa tu pula siang harinya banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran. Kalau boleh 1 hingga 9 Zulhijjah tu sekali khatam Quran umpamanya. Yang terbaik boleh buat solat pula setiap kali mai ke masjid nak dapat pahala Zulhijjah. Mai kat masjid pula sedekah banyak. Kalau selalunya bagi RM1 RM2, kali ni bagi RM5, bagi RM10. Sebab apa? Nak kejar pahala Zulhijjah. Yang tu ihsan. Amalan yang paling baik, yang paling cantik kita boleh buat seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berada di depan kita dan kita nampak. Dulu masa kecil, saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, dulu masa kecil ustaz-ustaz ngajar solat macam mana. Saya dulu masa kecil, saya punya tok guru tu orang Indonesia, sekarang balik ke Indonesia lah. Tapi kalau saya ni pergi solat dengan seluar buruk dan sebagainya, kadang-kadang lepas main tu baju dengan calik masa tu kecil, baju dengan calik tanah dan sebagainya kan. Kalau saya masuk tu dengan ambil wuduk dengan bau peluh dan sebagainya tu, duduk berdiri nak solat tu, selalu ustaz saya tegur. Dia kata, Azri, dia kata, kalau kamu pakai macam ni, Sultan Pahang panggil kamu nak mengadap dia, kamu pakai macam ni tak? Saya ingat, tuan-tuan ada tak ustaz-ustaz cakap itu? Ada. Bagari gelap tu ada lah tu kot. Kalau kamu masuk istana Sultan Pahang, dipanggil, kamu pakai macam ni tak? Saya faham lah maksud dia tu. Doa kata dengan baju Melayu samping. Dia kata, elok-elok lah nak solat kata. Pakai baju solat, pakai baju bersih. Kalau kotor sekali, bukan tak sah solat, tak. Solat tu sah tak? Solat tu sah, tetapi nak ajar ihsan tu. Nak ajar kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah Allah berada di depan kita. Manusia ni bila dia tahu dia punya pengawas dia berada depan kita, perangai dia jadi lain tuan-tuan. Ada satu kajian dalam psikologi, tak silap dia panggil Houghton effect. Dia cerita dia seluruh, lawak lah sikit. Dia punya kajian dia nak kaji berkenaan pekerja kat kilang ni. Kalau siang-siang buta, kalau kita pasang lampu dengan orang putih ni satunya gini tuan-tuan, kadang-kadang kajian dia tak ada faedah. Kajian dia sia-sia. Tapi jumpaan dia lain. Dia nak kaji, kalau pekerja kilang ni duduk kerja dalam kilang tengah hari tu, kalau dia pasang lampu ataupun ditutup lampu, mana dia punya kualiti kerja dia lagi bagus? Boleh tak? Maknanya kotlah pasang lampu, dia punya kualiti kerja lagi bagus daripada tutup lampu, ataupun tak ada beza pun. Jadi apa yang jadi? Orang yang yang buat eksperimen tu, bila dia pasang lampu, katalah dalam ruang ni semua pekerja kilang kan, bila dia pasang lampu, dia ada buat satu pentas tu, dia duduk kat atas pentas tu, dia perhatikan orang buat kerja. Dia pasang lampu, dia perhati orang buat kerja, lepas tu dia rekod itu. Lepas tu sesi berikutnya pula, dia tutup lampu, dia perhati orang buat kerja, kata. Akhirnya dia punya jumpaan dia yang beri kesan pada kualiti orang buat kerja tu, bukannya lampu buka ke lampu tutup. Boleh tak? Lampu buka, lampu tutup tu tak ada kesan. Apa yang beri kesan pada kualiti kerja?
Tu ada pengawas tengah tengok kat depan ataupun tidak? Kalau ada pengawas kat depan, semua tunduk dia buat kerja. Tapi bila pengawas duk sembang lah, duk ni apa semua. Ini muraqabah tuan-tuan. Manusia ni bila dia rasa dia diperhatikan, kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya ibadah dia jadi lagi baik, dia jadi berkualiti. Sebab tu kata Nabi SAW, ihsan tu kamu dapat bayang kamu beribadah ni Allah depan kamu tu. Macam yang kes tadi tu, walaupun tak ada pengawas, dia bayang kat atas tu ada pengawas, baik aku buat kerja betul-betul. Sebab tu manusia menariklah jumpaan dia. Sebab tu kalau ada orang yang apa, dia pasang dekat rumah, katalah kalau kawasan tak kecurian, okey lah. Baru ni saya cakap, oh sahabat kita Farid ini kan ada selalu main solat tarawih sini. Dia kata, ini bukanlah nak bagi tips kat pencuri ke apa, dia kata kalau ustaz nak pasang CCTV dekat rumah, kalau tak mampu nak pasang sistem tu pun, letak kamera dummy pun tak apa, dia tahu. Tahu dummy, maksudnya kamera tak hidup. Sebab dia kata pencuri tengok kamera, mampu aku sekali orang tengok, padahal kamera tu tak hidup pun. Ini sifat manusia. Kalau dia faham, dia sentiasa diperhatikan, dia tak buat jahat. Yalah, orang yang dah psycho tu lain cerita lah kan. Tapi sama juga dengan kes muraqabah ni, Nabi SAW nak sedarkan kita ni. Hak ni bukan kiasan, yang ni bukannya kita kata bayang-bayang, tak. Tetapi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa perhatikan kita. Kena tahu kalau tu. Yang paling baik kamu boleh bayang waktu kamu ibadah tu Allah berada depan kamu, khusyuk, kamu buat elok-elok dan sebagainya, itu terbaik. Tapi kalau kamu tak boleh buat macam tu, kamu kena betul-betul faham Allah sentiasa perhatikan kamu. Okey, itu muraqabah. Baik, itu satu pedoman. Yang kedua, pedoman yang kedua kata Syekh Utsaimin, dia kata boleh juga dimaksudkan perkara yang kita kata kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kamu beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Itu kalau ibadah yang kita menuju Allah, kita mengharapkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayang Allah ada di depan kita dan kita menuju dia. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah bantulah aku, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah syukur atas segala pemberian. Tetapi dia kata kalau perkara yang melibatkan kemaksiatan, kita menjauh daripada Allah, yang tu Nabi pesan, ingat Allah sentiasa perhatikan kamu. Ini pandangan kedua. Jadi dua-dua ni boleh pakai lah. Dua-dua ada dia punya pedoman dia. Kalau perkara menuju pada Allah, bayangkan kita menuju Allah. Tetapi kalau perkara yang na'udzubillah melibatkan maksiat, dia kata bayangkan Allah perhatikan kita. Okey, yang tu pun boleh juga, tak ada masalah. Baik, kemudian dia kata, kemudian beritahukan aku tentang hari kiamat. Maknanya bukan hari kiamat. Terjemahan kali ni banyak salah. Dia kata mata satakunu sa'ah. Dia tanya pada Nabi bila terjadinya hari kiamat. Nabi SAW kata tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Hatta dalam Quran pun ada Allah ajar Nabi sebut macam ni, qul innama sesungguhnya qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu berkenaan kiamat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cuma pemberi peringatan saja. Kiamat dah dekat bila? Yang tu tak tahulah, yang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia sebut sedemikian. Baik. Jadi dia tanya bila berlakunya kiamat, kata Nabi SAW, orang yang bertanya tu tidaklah tahu lebih daripada orang yang ditanya. Maknanya dia nak kata apa? Kita sama-sama main pakat tak tahulah kata. Kemudian dia berkata, kalau begitu beritahukanlah kepadaku berkenaan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda kiamat? Lalu kata Nabi SAW, apabila hamba sahaya wanita melahirkan tuan dia. Yang ni apa pengertian dia? Pengertian hakikat sebenar wallahu alam, tak ada siapa tahu. Okey, kita boleh agaklah. Ada sebahagiannya yang kata, yang ni saya ingat penafsiran yang masyhur di kalangan masyarakat kita, nak kata anak duk mengarah mak dia, kan? Anak duk mengarah mak dia, buat orang kata apa yang drama TV3 tu, buat mak macam orang gaji lah sebagainya, benda macam tu kan. Sebahagiannya kata macam tu wallahu alam. Ada kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada juga yang berpandangan hamba sahaya melahirkan tuannya ni adalah banyaknya hamba wanita, yang mana hamba wanita ni kalau dia melahirkan anak tuan dia, anak tu akan jadi status merdeka ke hamba? Merdeka. Jadi dia punya anak dia tu status dia sama dengan tuan dia. Sebab hamba ni dia kira isteri di kalangan hamba lah. Okay? Jadi dia boleh ada anak, dan anak dia tu adalah anak tuan dia, status dia adalah orang merdeka, bukan hamba. Jadi sebahagiannya kata suatu hari nanti dekatnya kiamat, ramai hamba wanita ni melahirkan anak tuan dia, yang mana anak tuan dia tu status dia lebih tinggi daripada diri dia sendiri. Okey, ada sebahagian yang sebut macam tu wallahu alam. Betul-betul maksudnya
itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahulah. Itu sebahagian yang menafsirkan macam tu. Kemudian dia kata, dan apabila engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin sangat-sangat, bekerja sebagai pengembala kambing, saling berlomba meninggikan bangunan. Hak ni maksudnya orang Badui. Hak yang ni kita tahu maksud dia. Sekarang kita tengok Qatar kan, kita tengok Abu Dhabi dan sebagainya, bukan nak kata betul Nabi sebut sampaikan bangunan tertinggi dunia pun sana kata. Dia kata berebut meninggikan bangunan tertinggi dunia pun sana juga. Hatta di Mekah pun bangunan besar-besar kan, dia punya hotel besar-besar dan sebagainya. Itu ada sebagian orang kata, kenapa buat hotel, buat ni apa semua besar, kan dah jadi macam Nabi sebut ni. Dia kata betul lah, yang kami buat tu membenarkan yang Nabi sebut. Dia pusing lagu tu pula. Boleh juga lagu tu. Okay, tapi apa-apa pun dia akan jadi sebab disebut oleh Nabi SAW. Baik, kemudian orang itu berlalu. Sudah elok masa kita nak habis dah. Kemudian orang itu pergi. Umar kata, aku terdiam beberapa saat. Aku pun tak berapa tahu apa benda jadi ni kan. Lalu kemudian Nabi SAW tanyakan, dia kata, Umar, kamu tahu tak siapa orang yang bertanya tadi? Dia tanya pada Umar, kamu tahu tak siapa? Dia kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, yang tadi itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu semua tentang agama kamu. Ini yang saya maksudkan tadi. Dia datang, dia tanya pada Nabi beberapa perkara yang merupakan asas akidah kita. Dia tanya berkenaan rukun Islam, apa dia? Nabi jawab, dapat list kita. Dia tanya apa dia rukun iman, Nabi jawab, dapat senarai kita. Dia tanya berkenaan hari kiamat, akidah kita tak tahu kiamat berlaku. Cuma Nabi kata hari Jumaat. Itu sajalah, dan kiamat ni dia berlaku tiba-tiba, waktu tu orang dah lupa berkenaan perkara tu. Okey. Jadi kemudian dari sudut dia tanya berkenaan ihsan. Nabi SAW beritahu ihsan tu apa? Dia tanya pasal bila kiamat, dan dia tanya berkenaan tanda-tanda kiamat. Ni semua perkara asas dalam akidah kita. Okey. Itu maksud Nabi SAW. Wallahu alam, saya ingat sampai situ saja. Harap-harap insya-Allah minggu depan ada peluang kita bertemu lagi lah, sebab ada beberapa masjid yang tutup dulu untuk sebab ada kes dekat Kuala Pelih, kita tahu lah. Ada juga beberapa masjid kat Berseri pun saya dapat laporan pun mereka minta tangguh dulu sebab ada banyak kes kat sana. Wallahu alam, harap kita tak sampai macam tu lah. Harap kita dapat bertemu lagi. Baik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.